Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sebelum memeluk Islam, Hadrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ialah seorang pemuda yang dibesarkan dengan penuh kemewahan dan kemanjaan. Beliau ialah salah seorang daripada kalangan pemuda yang kaya. Ayahnya akan memakaikan beliau pakaian yang dibeli dengan harga sehingga 200 dirham. Beliau seorang yang masih muda dan dibesarkan dalam keadaan penuh kasih sayang dan kemewahannya. Beliau telah memeluk Islam secara sembunyi tanpa pengetahuan keluarga pada zaman pemeluk Islam lagi. Ada orang menyampaikan berita tentang keislamannya kepada keluarganya. Mereka telah mengikat dan mengurungnya. Setelah beberapa hari berlalu, beliau mendapat peluang melarikan diri secara sembunyi. Beliau telah menyertai para sahabat Allah yang berhijrah ke Habsyah. Sekembalinya dari sana, beliau telah berhijrah pula ke Madinah dan Habsyah. Sekembali dari sana, beliau telah berhijrah ke Madinah dan telah mula hidup secara zuhud dan serba kekurangan. Pada satu hari, Rasulullah SAW sedang duduk hadap Mus'ab radhiyallahu anhu yang hidup dalam kesempitan telah lalu di hadapan baginda salam. Beliau hanya memakai sehelai kain yang telah koyak di beberapa bahagian. Salah satu bahagian yang koyak itu telah ditampal dengan kulit kerana tak cukup kain. Dalam pada itu Rasulullah SAW telah menceritakan kepada beliau yang mewah pada satu masa dahulu serta keadaan beliau yang daif pada masa itu sehingga mata baginda SAW disinari air mata. Dalam perangan Uhud, bendera orang Muhajirin dipegang oleh beliau. Bila orang Islam bertempuran lari dalam kebingungan, beliau masih tetap teguh berdiri. Seorang kafir telah menghampiri lalu memotong tangannya dengan pedang supaya bendera itu jatuh. Untuk menandakan kekalahan yang nyata bagi orang Islam, beliau segera menyambar bendera itu dengan tangannya yang satu lagi. Musuh itu memotong tangan yang sebelah lagi. Beliau telah merapat dua lengannya ke dada telah menahan bendera itu supaya tidak jatuh. Musuh itu memanah sehingga menyebabkan beliau gugur syahid. Selagi hayat dikandung pada beliau tidak membiarkan bendera itu jatuh sampai kesyahidan dan barulah bendera itu jatuh. Tetapi terus diangkat oleh seorang sahabat lain. Apabila tiba saat kebumian, beliau hanya mempunyai sehelai kain kecil yang tidak cukup untuk menutupi keseluruhan badannya. Apabila kepalanya ditutup, kakinya akan terdedah, dan apabila kakinya ditutup, kepalanya pula akan terdedah. Rasulullah SAW bersabda, tutuplah kepalanya dengan kain itu dan tutuplah kakinya dengan daun-daun Quratul Udu selepas perangan. Inilah pengakhiran kehidupan seorang telah dibesar dengan penuh kemanjaan dan kemewahan. Beliau pernah memakai pakaian yang berharga 200 dirham, tetapi pada perkafiran beliau hanya memiliki sehelai kain pun tak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Itu sekali kesungguhan beliau. Masa beliau hidup, beliau tidak membenarkan bendera itu jatuh ke bumi. Sungguh pun kedua belah tangannya telah dipotong, namun beliau masih tidak melepaskan bendera itu. Beliau adalah seorang dibesarkan dengan penuh kemewahan. Namun demikian iman dalam hati para sahabat radhiyallahu anhu itu utuh sehingga menyebabkan mereka meninggalkan segalanya, wang ringgit, kerahatan, kesenangan dan kesemuanya tolak demi untuk menyempurnakan hutan iman. Sebenarnya Hadrat Sa'ad radhiyallahu anhu semasa pernah kasyidah. Hadrat Umar radhiyallahu anhu bercadang turut serta dalam menghadapi perangan di Iraq. Musyarat telah berlangsung beberapa hari di kalangan orang awam para ketua. Mereka telah menentukan para sama ada Hadrat Umar radhiyallahu anhu lebih baik menyertai tentera itu atau beliau hanya tinggal di Madinah. Dan dari semasa beliau memutuskan tentera. Orang awam mendapat lebih baik daripada jika Hadrat Umar radhiyallahu anhu turut serta dalam perangan itu. Sementara para ketua pula berpendapat cadangan kedua ialah lebih baik. Semasa musyarat ada cadangan nama Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Semua orang bersetuju jika beliau dihantar sebagai panglima tentera. Sekiranya demikian, Hadrat Umar radhiyallahu anhu tidak perlu menyertai perangan tersebut. Hadrat Sa'ad radhiyallahu anhu ialah seorang yang sangat berani dan terkenal dengan salah seorang singa-singa Arab. Ringkasnya itulah keputusan yang dibuat. Beliau pun telah dihantar. Bila beliau tiba di Kasyidah untuk menghadapi perangan, Raja Kisra telah mengutuskan Rostam, seorang pahlawan yang masyhur sebagai panglima tentera, untuk menentang Hadrat Sa'ad radhiyallahu anhu. Rostam telah mencuba segala helah dan telah berkali-kali mohon supaya dia dibenarkan tinggal bersama raja. Dia dikuasai ketakutan, tetapi perkara yang dia zahirkan ialah bahawa dia akan diaturkan perhantaraan tentera yang sana dan akan membantu semasa perundingan. Walau bagaimanapun raja yang bernama Yazjaz iaitu menerima cadangan, ia terpaksa menyertai perangan Ashhal Musahid.
Semasa hadap Sa'ad radhiyallahu anhu hendak ditolak, hadap Umar radhiyallahu anhu telah berpesan supaya, yang terjemahan ringkas ialah seperti berikut: wahai Sa'ad, jangan pula perkara yang akan menyebabkan kamu tertipu dengan keadaan bahawa kamu ialah bapa saudara Nabi SAW dan kamu juga ialah sahabat baginda SAW. Allah SWT telah melenyapkan keburukan dengan keburukan, sebaliknya keburukan dilenyapkan dengan kebaikan. Tiada apa-apa ikatan yang penghubungan antara Allah Ta'ala dengan hambanya, hanya mengabadikan kepadanya sahaja yang diterima. Mulia dan hina ialah sama di sisi Allah Ta'ala. Semua ialah hamba-hambanya dan Dia ialah Tuhan untuk semua. Limpahan kurniaan hanya dapat dihasilkan dengan mengabadikan diri kepadanya. Dalam setiap urusan perlu diberatkan sunnah-sunnah syariat Nabi SAW. Hanya itu sahaja yang patut diamalkan. Ingatlah nasihatku ini: engkau dihantar untuk satu urusan yang besar. Penyelesaian urusan hanya dengan mengikut perkara yang hak, benar. Biasakanlah dirimu dan rakanmu dengan kebaikan. Usahalah sifat takut pada Allah Ta'ala. Dan sifat takut pada Allah terhimpun dalam dua perkara: dalam mentaatinya dan menjauhi larangannya. Hanya orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat sahaja yang dipunyai sifat taat kepada Allah Ta'ala. Lepas itu hadap Sa'ad radhiyallahu anhu telah membawa tenteranya dengan penuh semangat dan gembira. Keadaan dapat dibayangkan tulis melalui surat yang dihantar kepada Rostam. Dalam surat itu beliau menulis: sesungguhnya bersamaku terdapat satu kaum yang mencintai mati sebagaimana orang-orang ajam mencintai arak. Terangan, tanyalah orang-orang yang telah menjadi kaki arak tentang kelazatan yang terdapat dalam arak. Para sahabat radhiyallahu anhu mengasihi maut lebih daripada itu, maka kerana itulah kejayaan demi kejayaan telah dicapai oleh mereka. InsyaAllah. InsyaAllah.